Personality biru dia tidak terlalu anxious, terlalu teruja tentang terlalu banyak duit. Mereka mahu sesuatu yang bersifat secure sahaja, ataupun mereka ni lebih cepat untuk rasa cukup, ataupun lebih mudah untuk rasa redha, terima dengan rezeki. Jadi buat apa kalau duit banyak tapi tak ada kawan? Buat apa kalau duit banyak tapi bercerai-berai? Buat apa kalau duit banyak anak tak duduk rumah sebab ataupun anak duduk dalam bilik masing-masing sebab rumah terlalu besar, nak jumpa anak sehari semalam pun susah. Dan kalau dia kaya, dia tolong orang. Dia bagi balik, dia infak balik, dia bagi pada orang sebab dia tidak mahu atau dia takut terlalu banyak menyimpan kekayaan kerana takut nanti dia rasa bersalah. Okey? Di TV banyak benda-benda yang bersifat kejujuran, keikhlasan, orang akan lebih suka tengok daripada yang fake, yang orang buat-buat. So biasanya gerak hati mereka juga tajam. Jadi dia dapat memberikan satu pandangan ataupun satu solusi, satu cadangan yang mungkin tak terlintas pada orang lain. Jadi orang biru tadi juga mereka peka. Kalau anda pemimpin, dia pemimpin yang fikirkan yang semua orang, bukan hanya favorit kepada satu orang. Personality biru, kewangan dan kerjaya. Personality biru tidak begitu menunjukkan minat pada wang yang banyak. Wang adalah perkara yang jarang difikirkan oleh personality biru kerana bagi mereka perhubungan, interaksi dan kasih sayang adalah perkara yang jauh lebih penting. Mereka lebih suka mengambil pendekatan yang selamat dan takut mengambil risiko. Mereka lebih suka mengambil pendekatan yang selamat dan mereka takut mengambil risiko. Perkara ataupun kejaya yang berisiko adalah perkara yang perlu dielakkan oleh personality biru. Personality biru mengambil masa membuat keputusan. Mereka berfikir masak-masak mengenai sesuatu permasalahan sebelum mengambil tindakan. Fikiran mereka pula perlu sentiasa dalam keadaan yang tenang. Walaupun mereka lambat membuat keputusan, tetapi keputusan yang diambil bermanfaat kepada semua orang. Personality ini sukar hendak berfikir secara analytical ataupun analitis. Hal ini kerana cara personality ini berfikir banyak melibatkan perasaan dan emosi berbanding dengan fikiran. Biru mahu sesuatu keputusan yang diambil menggembirakan semua orang, dan kerana itu mereka menjadikan rujukan dalam isu yang melibatkan ramai pihak. Cara mereka berfikir dan menyelami sesuatu isu menjadikan mereka pandai memilih keputusan yang tepat bagi keharmonian semua pihak yang terlibat. Baik. Personality biru dalam perhubungan, menariknya mereka ni tidak terlalu dalam kerjaya dan keuangan, personality biru dia tidak terlalu anxious, terlalu teruja tentang terlalu banyak duit. Mereka mahu sesuatu yang bersifat secure sahaja, ataupun mereka ni lebih cepat untuk rasa cukup, ataupun lebih mudah untuk rasa redha, terima dengan rezeki. Mereka tidak mudah untuk rasa tak cukup ataupun tamak ataupun nak yang bercita rasa besar ataupun tinggi terhadap wang ataupun kerja ataupun gaji lah. Jadi personality biru biasanya mereka lebih mendahulukan, bukan tak nak macam tu, tapi mereka lebih mendahulukan benda yang bersifat perhubungan dan perasaan. Jadi buat apa kalau duit banyak tapi tak ada kawan? Buat apa kalau duit banyak tapi bercerai-berai? Buat apa kalau duit banyak anak tak duduk rumah sebab ataupun anak duduk dalam bilik masing-masing sebab rumah terlalu besar, nak jumpa anak sehari semalam pun susah. Buat apa duit banyak kalau kita kata nanti banyak musuh. Jadi banyak perspektif ini yang menjadikan orang biru ni tadi, walaupun dia pandai berniaga, tapi dia tidak terlalu teruja untuk buat terlalu banyak duit ataupun terlalu banyak kekayaan. Dan kalau dia kaya, dia tolong orang.
dia bagi balik, dia infak balik, dia bagi pada orang sebab dia tidak mahu atau dia takut terlalu banyak menyimpan kekayaan kerana takut nanti dia rasa bersalah. Okey? Kerana dia takut dia rasa bersalah tidak bantu orang lain. Jadi orang biru ni dia cari kejayaan yang secure, kejayaan yang adventurous, yang banyak risiko. Macam nak berniaga ni orang biru takut. Sebab apa? Dia takut benda tu tidak ada pendapatan yang tetap, tak terjamin. Jadi dia takut. Jadi dia lebih suka makan gaji, kerja dengan orang. Jadi itu personality biru lah. Tetapi ramai juga personality biru yang akhirnya berniaga, ya. Sebab sebenarnya tadi kita dah sebut kebolehan dia adalah menyampaikan, bercakap. Dan dia selalu berfikir ikut emosi perasaan. Dan zaman ni bagus juga sebab bercakap tentang emosi dan perasaan ni orang suka. Contohnya kita tengok di YouTube, di media sosial, orang yang jujur bercakap, orang yang tunjukkan sesuatu yang bersifat kejujuran, reality kan. Banyak reality TV, banyak benda-benda yang bersifat kejujuran, keikhlasan. Orang akan lebih suka tengok daripada yang fake, yang orang buat-buat, orang yang bersedekah tunjuk-tunjuk kan, orang yang mungkin buat drama, orang yang buat sesuatu yang mungkin tidak natural. Tapi kalau orang tu memang kalau dia sedih, kalau dia kesian, dia tolong orang sungguh-sungguh. Orang suka lihat faktor-faktor, orang suka lihat kasih sayang yang semula jadi, yang bukan dibuat-buat hanya depan kamera, yang mungkin rancangan masakan yang di YouTube kan, yang buat walaupun dia sederhana, bukannya orang yang mewah, tapi dia jujur dalam masakan dia jujur dalam bercerita. Jadi orang suka tengok. Jadi benda-benda macam tu zaman ini, benda yang sebenarnya menggambarkan perasaan, menggambarkan dalaman. Jadi orang biru, mereka dalam kejayaan dan kewangan, mereka memilih kejayaan yang lebih menggambarkan perasaan ataupun sesuatu yang menggambarkan dalaman mereka. Jadi mereka buat, contohnya kalau mereka menjahit, mereka jahit daripada jiwa. Mereka masak daripada jiwa, bersungguh-sungguh. Jual murah buatnya, pakai barang-barang yang mahal, lambat pula tu nak siap kan, untung sikit saja kan. Jadi kan itu personality biru lah. Dan cara biru berfikir adalah more daripada perasaan instead of fikiran. Kalau orang fikiran ni dia fikir untung rugi kan, rugilah kan, modal besar, beri brand yang mahal, baik beli minyak yang murah je contoh, ataupun beli tepung yang murah je. Dia beli tepung yang mahal, guna kicap yang mahal kan. Jadi jual harga sama macam orang kan, memanglah rasa lebih sedap sebab barang-barang kualiti. Tapi dia fikir nanti orang kata mahal pula, nanti orang kata macam dia cekik darah pula. Padahal orang tak kata pun, orang boleh bayar je kan. Tapi dia yang terasa, jadi dia tak terlalu mementingkan. Akhirnya dia meniaga tapi dia yang biasa-biasa, ataupun dia ambil untung sikit sahaja. Sebab itu dia tidak terlalu bermewah-mewahan atau terlalu buat make money dengan apa yang dia buat, kerana dia ada sikap mendahulukan emosi ataupun perasaan dia tiap sesuatu keputusan. Okey. Tambah pula nak yang harmoni. Personality ni juga harus menjadi pendengar yang baik. Mereka mudah memahami perasaan orang lain dan masuk ke dalam alam itu. Mereka mampu memberi sokongan kepada orang lain. Mereka adalah tempat yang sesuai untuk berkongsi masalah. Oleh itu, personality ini sesuai untuk kejayaan memberi galakan dan menolong orang lain. Mereka mampu menjadi ahli psikologi bagi orang ramai, dan sifat ini hadir secara semula jadi. Mereka sesuai menjadi ahli terapi rohani dan kejiwaan. Jadi kalau anda orang biru, anda jadi psikologis lah. Kalau bukan dapat ijazah daripada universiti pun, secara naturalnya banyak kawan-kawan yang mengadu, dah bercerita, dan mengadu membawang dengan kita, dah jadi profession secara tak sengaja. Lebih baik anda terus saja labelkan diri anda sebagai kaunselor, sebagai konsultan ataupun sebagai terapis, kerana dengan melakukan sedemikian mungkin anda boleh dapatkan professional fees, ataupun dengan melihat ianya sebagai kejayaan, tak adalah perbuatan tu buang masa, anda jadikan dia sebagai amal makruf, sebagai kejayaan yang anda infakkan
ikhlas untuk bantu orang. Jadi kalau anda cikgu, anda guru, memang anda dah bawa energi ini. Apatah lagi kalau anda minat dengan bidang-bidang yang bersifat psikologi kemanusiaan, anda minat bantu orang, tolong orang, bersifat sosial kemasyarakatan. Jadi semula jadi perasaan itu menjadikan anda seorang natural counselor ataupun konsultan. Jadi orang kata konsultan tak bertauliah ni ramai, dan sebenarnya bukan remeh, besar peranannya dalam memakmurkan. Pada saya, orang yang buat kerja mulia ni lebih patut kita angkat berbanding dengan yang pergi konsultan. Macam saya, anda jumpa saya kena bayar apa semua kan. Sebenarnya ada konsultan-konsultan kecil, mungkin dia suami, mungkin dia kakak, mungkin dia ibu anda, mungkin dia jiran, mungkin dia kawan Facebook, tapi dia selalu menasihatkan anda. Kenapa tak belanja dia? Sebenarnya dialah yang banyak bantu. Orang biru, mungkin dia personality biru, dialah yang banyak menolong anda di waktu anda nak mengadu, nak bercerita. Bila anda dah bercerita, anda rasa lega. Jadi sebenarnya kita kena reward orang-orang itu kerana mereka secara semula jadinya suka tolong orang, dan mereka telah menjadi ahli psikologi kepada ramai orang lain tanpa perlu ada didikan yang tertentu. Mungkin belajar tak tinggi, mungkin tak ada rezeki nak sambung belajar, tapi mereka telah naturally menjadi konsultan kepada anda. Selain itu, mereka juga tahu apa yang perlu dilakukan. Mereka mencari sesuatu penyelesaian. Mereka perlu mendengar dan peka pada naluri dalaman mereka. Mereka perlu mendengar dan peka kepada naluri dalaman mereka. So biasanya gerak hati mereka juga tajam. Jadi dia dapat memberikan satu pandangan ataupun satu solusi, satu cadangan yang mungkin tak terlintas pada orang lain. Jadi sebab tu saya kata natural consultant, sifat ni Allah Ta'ala yang berikan amanah itu. Allah Ta'ala yang berikan kelebihan itu. Jadi anggap dia sebagai satu anugerah. Walaupun saya ni selalu, contohnya anda akan cakap, saya ni selalu buat kerja masyarakat, tolong orang, tak dapat apa-apa kan. Orang tinggalkan kita, orang nanya kita lagi ada. Tak apa, Allah Ta'ala akan balas. Allah Ta'ala akan rewardkan sewajarnya. Allah Ta'ala tak pernah tak tahu akan suara hati ataupun sesuatu yang berlaku. Adakah benda yang tersembunyi daripada kacamata Allah Subhanahu Wa Taala? Tak ada kan? Jadi Allah Taala akan tahu. Kalau anda ikhlas, khalas, insya-Allah akan ada balasan. Kalau bukan di dunia, insya-Allah di akhirat sebagai amal kebajikan. Jadi orang biru tadi juga mereka peka. Kalau anda pemimpin, dia pemimpin yang fikirkan yang semua orang, bukan hanya favoring kepada satu orang. Sebab tu ada parti-parti juga menggunakan warna biru sebagai warna simbol mereka, nak menunjukkan mesej kemasyarakatan, semua nak menunjukkan sosial, perhubungan. Jadi parti-parti ni tadi bersifat makin menggambarkan sesuatu yang adil, yang selamat, yang secure untuk semua orang. Tapi itu mesej melalui warna. Tak semestinya pemimpin tu bawa warna itu. Tapi kalau pemimpin ni faham, dia bawa ciri biru ini tadi, dia membuat keputusan bersandarkan keputusan yang menang-menang. Keputusan yang menang-menang tu untuk favoring kepada ramai orang atau majoriti orang, bukan untuk dirinya sendiri. Mungkin contoh Perdana Menteri ke-8 kita, dia buat keputusan sekarang mungkin untuk yang menang-menang. Mungkin tak. Kita tak tahu. Nawai itu Allah Ta'ala yang tahu. Tetapi yang kita lihat, kalau yang dia buat, dia mengetepikan soal parti ke apa lagi. Sebab yang penting sekarang masyarakat perlu solusi untuk hadapi PKP COVID-19. Jadi dia buat sesuatu yang bersifat menang-menang dahulu kepada semua orang. Macam kita lihat Tuan Pengarah, Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan, Datuk Dr. Nur Hisham. Mungkin dia personality biru. Saya dah kupas dah benda ni. Kenapa? Sebab dia membuatkan sesuatu yang maslahat menang-menang. Jadi dia perlu tegas. Jangan keluar rumah. Ini tak boleh, ini tak boleh. Sebab untuk maslahat kebaikan orang lain di masa depan dan keputusan yang menang-menang kepada orang lain, bukan untuk dirinya sendiri, bukan hanya nak favoring kepada diri dia. Asal dia selamat cukup tak, dia perlu buat sesuatu yang untuk semua orang yang lain. Itu juga cara orang biru membuat keputusan. Personality biru mempunyai cita-cita yang tinggi. Mereka berharap dapat mewujudkan satu persekitaran yang harmoni dan bekerja sebagai satu pasukan.
Kerjasama dalam pasukan bagi personaliti ini adalah penting dalam menghasilkan keputusan yang baik. Mereka seorang yang setia pada pasukan. Cara mereka memimpin ahli pasukan adalah melalui teladan. Mereka tunjuk, mereka bagi kepimpinan melalui teladan. Orang lain tengok role modelnya mereka buat, bukan hanya cakap. Mereka selalu memberi penekanan pada orang bawahan yang kerja secara berkumpulan dapat menghasilkan mutu kerja yang terbaik. Mereka juga sentiasa memberi galakan kepada ahli pasukan dalam memperolehi keputusan yang diingini. So biasanya personality biru, mereka ni mendahulukan kerja berpasukan. Mereka tak fikir diri mereka. Kalau mereka kerja sendiri, mereka banyak buat pun, mereka akan cakap ini hasil teamwork, ini hasil kita bersama, ini hasil anda semua. Jadi mereka selalu favoringkan kepada orang lain, walaupun sebenarnya dia yang banyak buat. Termasuk mereka pentingkan pendapat dan hasil kerja, dan mereka nak dengar, nak lihat, nak ambil semua orang punya contribution ataupun sumbangan supaya dapat dilihat sebagai satu kerja yang bawah satu organisasi, sebagai satu tim, sebagai satu keluarga. Jadi mereka pemimpin, kalau mereka pemimpin, mereka pemimpin yang macam tu. Kejayaan sesuai untuk personality biru adalah guru, juruterapi, bidang perubatan, tadi saya bagi tahu jururawat. Semalam hari jururawat, mereka banyak sebab tu uniform pun biru. Ahli psikologi, penulis, penasihat, penyelia, pengurus, administrator, setiausaha, sukarelawan dan pegawai kebajikan. Anda lihat ramai di keliling kita yang Allah Ta'ala anugerahkan dengan frekuensi aura biru, personality biru. Macam warna alam ini juga, planet ni juga kebiruan. Manusia ni Allah bagikan dia ada hati budi orang biru, dan dia suka program-program yang bersifat kemasyarakatan, tolong menolong, kita kata bersifat natural, bersifat alami, dan bersifat tadi kesukarelawan, bersifat membantu, kasih sayang, saling menyumbang, terutama bidang-bidang yang bersifat education, kesihatan, keselamatan. Education, kesihatan dan keselamatan. Mereka juga mampu menjadi penulis yang baik, dan mereka juga mampu untuk berkongsi citra, berkongsi idea, berkongsi cita rasa, terutamanya sesuatu yang bersifat dalaman ataupun kejiwaan ataupun kerohanian, kebaikan. Baik, itu saja untuk personality biru, aspek kewangan dan kejayaan.